Buletin Didik 16 April bersama saya Tarishuddin Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tidak sekadar tertumpu pada harga makanan, rakyat mahu konsep rahmah diperluaskan ke sektor lain dalam depan kenaikan kos sara hidup. Antaranya aspek pendidikan. Menyahut saranan itu, terdapat pusat tuition yang mengambil inisiatif menawarkan pakej rahmah ketika yuran tuition melambung tinggi. Pusat tuition di Sungai Dua Pulau Pinang ini menawarkan pakej rahmah kepada pelajar darjah 1 hingga tingkatan 5. Yuran sebanyak RM33 dikenakan bagi 4 subjek iaitu Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains dengan 4 kelas seminggu iaitu 16 jam sebulan. Ia merupakan pengurangan sebanyak 75% berbanding yuran asal iaitu RM120 hingga RM150 berdasarkan pada tahap rendah dan menengah. Pengasasnya Syed Ahsan Syahrul Hamid berkata, yuran rendah ditawarkan dengan harapan murid tidak ketinggalan dalam subjek asas. Beliau mahu mengambil bahagian dalam perluasan konsep rahmah oleh kerajaan dan bulan Ramadan adalah masa yang sesuai untuk memulakannya. Keuntungan tu kita letak one side lah, sebab sekarang kita nak cuba bantu dulu sebab sekarang kan dengan tekanan kewangan, para ibu bapa di luar sana tekanan kewangan yang sangat tinggi, lagi-lagi baru start sekolah, lepas tu raya pun dah nak ni kan, kita dah nak sambut raya dah kan. Jadi dengan satu lagi bulan Ramadan ini pula kita cuba buat something yang dapat bantu para ibu bapa. Bagi ibu bapa, tawaran itu datang pada masa yang tepat ketika bergelut dengan kenaikan kos sara hidup. Sangat membantu untuk golongan yang yang kurang berkemampuan seperti B40 ataupun golongan-golongan yang boleh dikatakan macam golongan asnaf, anak-anak asnaf ni sangat-sangat membantulah bila fast track akademik ini memperkenalkan pakej rahmah. Kalau macam dulu kalau nak hantar anak-anak macam ramai tu mungkin dia terfikirlah nama pakej rahmah ni mungkin dia nak hantar ramai boleh lah dengan pakej rahmah yang tak berapa mahal ni. Menurut Syed Ahsan, pihaknya merancang untuk menawarkan pakej ini selama 3 bulan dan meneruskannya jika mendapat sambutan baik serta bilangan murid kekal konsisten. Malah jika mendapat sambutan luar biasa, ia akan diperluaskan ke medium dalam talian yang boleh dimanfaatkan murid di seluruh negara. Bagi meningkatkan daya kreativiti dan kemahiran psikometrik anak-anak khas, program pendidikan khas integrasi PPKI SMK Pesisiran Perdana di Muar Johor melaksanakan projek pembuatan kuih raya. Projek Riang Ria Biskut Raya yang diadakan setiap tahun ini disertai oleh 11 murid kelas kemahiran vocational spesifik asas PASRI yang bermasalah pembelajaran. Bukan sekadar mengaplikasi kemahiran yang dipelajari sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran PDP, aktiviti ini turut menaikkan mood anak-anak istimewa ini menyambut Lebaran tidak lama lagi. 2 jenis kuih raya yang dibuat oleh mereka ialah biskut coklat chip dan semprit. Resipi ini dipilih kerana pembuatannya yang mudah selain menjadi kegemaran ramai. Proses pelaksanaan aktiviti ini dijalankan seawal pagi. Mereka sampai, mereka akan tukar pakaian, basuh tangan dan pastikan kesihatan mereka sihat dan mereka akan teruskan apa yang telah diarahkan oleh guru. Hasilnya adalah untuk mereka, murid-murid pendidikan khas, warga kami juga guru-guru dan pembantu pengurusan murid juga tidak dilupakan barisan para pentadbir sekolah ini. Semasa aktiviti berlangsung, mereka dibantu dan dipantau oleh pembantu pengurusan murid berkeperluan pendidikan khas. Bagi memastikan keselamatan, murid-murid hanya terlibat dalam aktiviti timbangan, mengadun, menguli dan membentuk kuih. Susah tak nak buat kuih ni? Susah lah juga sebab kena hafal resepi, lepas tu kena ingat langkah-langkah nak buat dia. Minat tak awak nak buat kuih? Minat sebab kuih ni kuih favourite saya. Okey, aktiviti masa awak buat kuih ni, apa yang paling awak suka? Saya suka hias kuih. Sebab kalau saya hias kuih tu nampak cantik. Lepas tu sedap untuk dimakan. Dekat rumah ada tolong mak buat kuih tak? Ada. Selalunya kita orang akan buat dekat sekolah. Lepas saya dah siap buat tu, saya akan balik rumah dan saya akan tolong mak saya buat kuih raya.
Lepas tu bila kuih-kuih yang awak dah buat ni, awak bagi pada siapa? Selalunya lepas kuih tu dah set, kita letak dalam balang. Lepas tu nanti saya akan bagi dekat jiran-jiran rumah saya. Lepas tu nanti saya akan bagi dekat kawan. Lepas tu dengan saudara mara saya. Hasil air tangan anak-anak ini juga dibuka untuk tempahan dan jualan kepada orang ramai. Besar harapan saya agar kemahiran ini dapat diteruskan oleh anak-anak istimewa ini dalam meneruskan kelangsungan. Kira-kira 1,000 penduduk dari 20 kampung dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Pantai Kundur, Melaka menghibur semula suasana nostalgia persiapan Hari Raya Aidilfitri era 60-an dengan mengadakan acara gotong royong, mengacau dodol dan pembuatan pelbagai jenis kuih raya tradisional. Menariknya, aktiviti gotong royong yang diadakan di tepi pantai puteri itu turut disertai golongan muda termasuk pelajar institusi pengajian tinggi. Keceriaan jelas terpancar di wajah anak-anak muda bersama warga emas yang terlibat dalam kerja-kerja penyediaan resepi tradisional berkenaan. Aktiviti bermula jam 9 malam di mana kumpulan belia dan remaja mengacau 20 kawah dodol disusuli pembuatan biskut raya yang diadun serta dibakar secara tradisional menggunakan sabut kelapa. Antaranya kuih koya atau putu kacang hijau, bahulu klasik, karas, ros, buah rotan dan lidah buaya. Seorang pelajar Universiti Melaka Unimel, Nur Mariani Ramli mengakui bertuah dan teruja dapat mengetahui teknik pembuatan kuih raya tradisional yang sukar ditemui di tempat lain. Justru dia tidak kekok untuk berkolaborasi dengan sebahagian warga emas bagi mempelajari selok-belok pembuatan kuih itu. Sebagai orang muda, kita ni kan kuih 90 tahun kan, 90-an kita tak pernah kenal kan. Buat saya macam perasaan saya banyaklah gembira tengok orang tua-tua buat kuih yang tak pernah tengok, dapat rasa kita macam mana vibe-vibe orang dulu buat. Seorang kaki tangan swasta pula amat bersetuju program seumpama itu diteruskan bagi menurunkan ilmu pembuatan dodol kepada generasi muda. Katanya, resepi dodol yang dimasak lebih pantas iaitu hanya 4 jam berbanding 8 jam seharusnya dipelajari generasi masa kini. Beza dia kali ni kita buat cepat sikit daripada yang lain. Dulu kita cara buat lain. Kita kena minyak santan tu kena keluarkan balik. Sekarang tak ada. Santan kita masuk sekali. Jadi kita percepatkan sikit. Tu beza dia. Sekarang kita 4 jam, 5 jam. Tak ada macam sekarang kerti. Jadi bila kita buat tu tengok pada barang-barang juga. Kalau barang tu berkualiti, insya-Allah rasa pun sedap. Baru saya dapat mengeratkan silaturahim lagi dengan orang tua-tua dekat sini. Lagi saya dapat belajar benda baru lah tentang dodol, nak buat dodol kerana tempat lain tak tahu lagi macam mana dia orang buat. Kalau kat sini kita dah biasa, dah berapa tahun saya buat lah. Dah dekat 10 tahun lah saya buat sini. Acara turut dimeriahkan dengan kehadiran Adun Pantai Kundur Tuminah Kadi. Acara seumpama itu ujarnya wajar diteruskan setiap tahun kerana ia memupuk ukhuwah selain mendidik golongan muda. Bertemu kembali. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah berkenan meneruskan tradisi berbuka puasa di Padang Majlis Bandaraya Kuantan MBK1 bersama rakyat semalam. Baginda diiringi Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Turut berangkat pemangku Raja Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah. Sejurus tiba Al-Sultan Abdullah berkenan melawat dan membeli juadah berbuka di Bazar Ramadan Mahkota Square yang terletak bersebelahan Padang MBK1. Turut mengiringi baginda Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail dan Datuk Bandar Kuantan Datuk Hamdan Hussein. Keberangkatan Al-Sultan Abdullah mencuri perhatian orang ramai di Bazar Ramadan yang mengambil kesempatan memohon perkenan bergambar bersama baginda. Al-Sultan Abdullah turut meluangkan masa menyantuni orang ramai di Padang sebelum waktu berbuka puasa. Manakala Raja Permaisuri Agong berkenan mengagihkan bubur lambuk kepada rakyat. Tugas mereka bukan hanya menghantar makanan yang ditempah pelanggan tetapi juga barangan
barangan bantuan keperluan harian kepada golongan yang memerlukan. Itu yang dilakukan sekumpulan penghantar makanan di Melaka apabila turut mengambil bahagian untuk berbakti kepada golongan kurang bernasib baik. Seramai 50 abang rider mengambil peluang berbakti dengan menghantar barangan dapur menerusi program Kembara Ramadan yang dianjurkan Persatuan Penghantar Melaka. 30 keluarga miskin di sekitar Durian Tunggal dan Air Keroh terpilih untuk menerima sumbangan makanan terbabit. Pengerusi Persatuan Rakan Penghantar Melaka, Muhammad Izrael Ali berkata, inisiatif itu sudah dilaksanakan sejak 3 tahun lalu menerusi sokongan beberapa pihak termasuk ahli perniagaan tempatan. Sebenarnya program ni memang tiap-tiap tahun, dah 3 tahun berturut-turut kita buat program ni. Kali ini kita lebih utamakan untuk kawasan Durian Tunggal dan Air Keroh. So kami memang kami sangat-sangat berharap pada untuk tahun-tahun mendatang kalau ada lagi siapa yang sudi support program-program kami mengalu-alukanlah untuk supporter-supporter daripada luar. Majlis pelepasan Kembara Ramadan itu disempurnakan Penasihat Persatuan Penghantar Melaka, Datuk Akramuddin Abdul Aziz di stesen RA Talang di Air Keroh. Apa yang dilakukan oleh rakan penghantar Melaka ini setidak-tidaknya ianya memberi tujuan dan juga maksud bahawa rakan penghantar Melaka ini bukan sahaja menghantar makanan kepada mereka yang membuat tempahan, tapi mereka juga mempunyai seorang insan yang mempunyai hati yang luhur untuk memastikan bahawa mereka yang terkesan akibat keadaan ekonomi, terkesan akibat kehilangan orang yang tersayang dapat menerima sedikit sebanyak bantuan dan meringankan mereka dalam menghadapi Hari Raya Aidilfitri yang bakal menjelang tidak berapa lama lagi. Jelasnya, usaha itu turut merapatkan lagi ikatan persaudaraan sesama penghantar makanan, khususnya golongan remaja yang terlibat. Berbaju Melayu seolah-olah tidak lengkap tanpa songkok. Aksesori pelengkap itu mendapat permintaan tinggi, terutamanya setiap kali menyambut Aidilfitri. Selepas 6 dekad berniaga, pasangan suami isteri pengusaha songkok di Bandar Diraja Muar Johor meneruskan legasi perniagaan turun-temurun dengan inovasi baru songkok lipat. Bagi pengusaha butik Nur Dalila Abdul Ghani, songkok lipat diperkenalkan oleh Allahyarham datuknya pada 1954. Seiring peredaran masa, songkok lipat yang dijualnya diberi nilai tambah untuk lebih praktikal. Nur Dalila yang dibantu suaminya Zahidi Zakaria menampilkan songkok dengan fabrik baldu berkualiti yang diimport dari luar negara selain cardboard boleh lipat dan mampu tahan lama. Bila kita dapat songkok lipat ke apa, contoh songkok lipat ni yang dulu yang macam cik tahu yang lembik yang kita nak pakai untuk majlis-majlis formal tu macam kurang sesuai kan. Jadi masa PKP saya dapat idea lah. Jadi atas perbincangan macam dah buat, jadi saya cakap dengan husband. Jadi husband akan komen lah macam ni kan. Jadi kita tambah baiki dari masa ke semasa. Ibu kepada 4 anak ini mengakui nilai eksklusif songkok yang dihasilkannya menjadi keutamaan selain memastikan kepuasan pelanggan. Sejak songkok ciptaannya diperkenalkan 2 tahun lalu, butiknya di Jalan Majidi Muar menjadi tumpuan dengan lebih 2,000 songkok lipat terjual, sebahagian besarnya ditempah khas oleh pelanggan. Sempena lebaran ini pula, lebih 500 tempahan sudah diterima. Jadi songkok lipat ni selesa, lepas tu dia memang kena dengan kepala dan senang nak bawa. Kalau kita emergency nak sembahyang ke, nak buat solat, jadi ini senanglah untuk kita bawa. Dan dia pun nampak yang songkok jenis ni dia tak nampak macam kita bawa songkok lipat. Dia lebih eksklusif lah. Dulu kita susah kan nak bawa kotak, nak bawa ni kan. Ni sekarang boleh lipat, jauh mudah lah untuk kita dibawa ke mana-mana. Kualiti macam mana? Kualiti terbaik. Memang kalau kita tengok buatan dia pun kemas dan kita pakai pun kita nampak selesa. Songkok lipat dijual pada harga serendah RM200 bergantung kepada saiz dan kualiti kain. Minggu akhir menjelangnya Aidilfitri, semakin ramai warga Indonesia memilih untuk pulang ke kampung halaman masing-masing. Antara lokasi yang menjadi tumpuan, Terminal Feri Antarabangsa Pasir Gudang Johor yang menyediakan perkhidmatan feri ke Batam, Indonesia. Tinjauan mendapati terminal feri itu masih menjadi pilihan warga Indonesia yang ingin meninggalkan Malaysia ekoran jaraknya dengan Batam hanya mengambil masa 1 jam perjalanan. Pengurusnya Muhammad Tuah Muhammad Amin berkata, sejak awal Ramadan hingga semalam, lebih 7,500 warga Indonesia telah pula menggunakan perkhidmatan feri dari terminal berkenaan.
Jumlah itu dijangka meningkat sepanjang minggu ini. Dulu lepas raya, saya masuk sini, ini mau raya, balik lagi ke kampung. Gembira, semua gembira. Memang tiap tahun saya balik kampung, memang harapan orang kampung, orang keluarga semua kalau raya suruh raya dekat kampung lama. Bahagialah nak jumpa saya dekat Bandung. Balik Batam dulu, lepas tu ke Bandung. Oh iyalah, tahun lepas susah. 2 tahun kan, Covid kan, tak boleh balik. Sekarang boleh balik. Tahun lalu, lebih 15,000 warga Indonesia menggunakan terminal Pasir Gudang untuk pulang menyambut Aidilfitri. Johor mempunyai beberapa lagi terminal feri untuk ke Indonesia termasuk Tanjung Pengelih, Setulang, Puteri Harbour, Kukup dan Tanjung Belungkur. Ini pula kemeriahan Ramadan yang turut dirasai di selatan Thailand. Di Yala, 2 jenis cuadah berbuka puasa mendapat sambutan luar biasa sehingga ke wilayah Patani dan Naratiwat selepas tular di media sosial. Salah satunya gerai burung puyuh bakar di kawasan Kedai Lama Bandar Yala. Kebiasaannya peniaga ini menjual 100 ekor puyuh bakar setiap hari, namun di bulan Ramadan jumlah itu melonjak kepada lebih 300 ekor sehari. Resipi perapan puyuh bakar mengandungi 10 jenis ramuan yang disediakannya sendiri. Selang 2 lorong terdapat pula kedai roti bakar sabut kelapa. Jelas peniaganya, roti yang dibakar dengan sabut dan diletakkan daun pisang di bawahnya lebih lembut, wangi dan enak rasanya. Kedai ini juga mendapat perhatian pempengaruh media sosial menyebabkan roti bakar habis dijual dalam tempoh 3 hingga 4 jam. Malah ada yang datang sejauh 50 km untuk membeli roti bakar ini. Penghantaran pulang anak panda Yi dan Sheng Yi ke China yang dijadualkan pada bulan depan ditangguhkan. Keputusan itu dibuat kerajaan China kerana kes COVID-19 di negara itu dilapor meningkat. Dua panda ini akan balik tapi tarikh belum ditetapkan lagi. Dia tetap akan balik sama ada hujung tahun ini atau awal tahun hadapan. Itu berpandukan daripada green light daripada China. Media sebelum ini melaporkan Yi dan Sheng Yi yang ditempatkan di zoo negara akan dihantar terus ke Chengdu pertengahan Mei ini. Yi dan Sheng Yi merupakan anak kepada pasangan panda gergasi Fuwa dan Feng Yi yang dipinjamkan kepada kerajaan Malaysia pada 2014 untuk tempoh 10 tahun. Ia bersempena ulang tahun ke-40 terjalinnya hubungan diplomatik Malaysia dan China. Program itu juga membolehkan Malaysia menjalankan penyelidikan mengenai pemeliharaan panda gergasi selain membangun dan melatih kepakaran tempatan. Sukan. Lengkap sudah jadual suku akhir bola sepak Piala FA selepas 4 perlawanan terakhir fasa 16 pasukan berlangsung semalam. Slot terakhir diisi Selangor FC, Penang, Sabah dan Negeri Sembilan. Paling mencuri tumpuan kejayaan Selangor ke suku akhir selepas menang besar 4-0 ke atas Pahang FC. Saingan suku akhir dijadual berlangsung pada 27 dan 28 Mei ini. Kejayaan menundukkan Pahang menyaksikan Selangor bakal berdepan Negeri Sembilan. Juara bertahan JDT menentang Penang turut menjanjikan pertemuan menarik pertarungan 2 wakil Pantai Timur, Terengganu dan Kelantan, manakala Sabah bertemu Kuala Lumpur. Di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya semalam, pertemuan yang dijangka seimbang Selangor-Pahang nyata meleset. Nasib tidak menjadi. Pahang yang dibimbing legenda Singapura Fandi Ahmad bermula pada lewat babak pertama. Percubaan jarak jauh Mukhairi Ajma yang dilihat mudah diselamatkan Izham Tarmizi sebaliknya berlaku. Penjaga gol yang dalam fasa pinjaman JDT itu gagal menangkap kemas menyaksikan bola meleret masuk. Pahang cuba memberi saingan antaranya menerusi rembatan menarik pemain import Kepas Sherman yang melewati palang gol. Selepas rehat, asalkan Selangor semakin sukar dibendung Pahang. Mukhairi menjaringkan gol kedua pribadinya yang cukup memukau selepas menyudahkan lorongan Quintin Cheng minit ke-59. Ia disusuli satu lagi jaringan untuk kedudukan 3-0. Faisal Halim menolak mudah bola ke gawang susulan suasana kelang kabut di hadapan pintu gol Pahang. Melengkapkan aksi memikat Selangor, umpanan leret Yohandri Orozco disudahkan kemas oleh Brandon Gunn minit ke-72. Kemenangan selesa 4-0 skuad bimbingan Tan Cheng Ho itu meleburkan rekod tanpa kalah Pahang musim ini. Turut melangkah bergaya ke suku akhir Penang FC. Bertandang ke Stadium Negeri Kuching berdepan tuan rumah Kuching, Penang menampilkan kelas tersendiri apabila pulang dengan kemenangan besar 4-0.
Tidak banyak yang mampu dilakukan Kuching FC meskipun mendapat sokongan padu penyokong sendiri. Seawal minit ke-10, gawang tuan rumah bocor menerusi percubaan Sony Saad selepas bijak memanfaatkan satu hantaran jauh. 1-0 mendahului pada babak pertama. Penang mengadakan asakan selepas permainan bersambung. Hasilnya, susulan sepakan sudut minit ke-48, Rafael Vitor menanduk masuk untuk menjadikan kedudukan 2-0. Minit ke-65, skuad bimbingan Mansur Azwira ini menambah gol ketiga hasil percubaan Hadir Azman. Pada masa kecederaan, Penang meledak lagi. Kali ini hasil tandukan Joven Gomez yang tenang menyempurnakan sepakan percuma. Di Stadium Tuanku Abdul Rahman Faroi, Negeri Sembilan diberi tentangan segi oleh pasukan Liga M3 PIB Shah Alam FC. Menguasai sebahagian besar perlawanan, jentera serangan Negeri Sembilan buntu mencipta jaringan. Namun aksi babak pertama ini paling mencuri tumpuan. Percubaan menarik pemain import tuan rumah dari Brazil, Anselmo Arruda da Silva, menampilkan kawalan bola yang baik sebelum melakukan percubaan. Rebatan pemain yang sinonim panggilan Casagrande sekadar menggegar palang gol. Casagrande menebus kehampaannya apabila meletakkan Negeri Sembilan di depan 7 minit selepas babak kedua bersambung. Percaturan jurulatih Kedivan memasukkan Muhammad Syahrir Fikri menggantikan Mahaili Jasuli pada minit ke-60 nyata menjadi. Syahrir melekatkan kemenangan 2-0 Negeri Sembilan apabila menyedahkan sepakan sudut minit ke-81. Sabah pula memanfaatkan aksi di Stadium Likas untuk mara mengalahkan Kelantan United. Bermula garang sebaik aksi bermula, asalkan berterusan Sabah berhasil pada minit ke-13. Hantaran silang Rizal Ghazali ditanduk kemas ketua pasukan Badrul Bakhtiar untuk kedudukan 1-0. Selepas rehat, permainan tambah menarik dengan Sabah terus mendominasi. Minit ke-59, mereka menambah satu lagi gol menerusi Stuart Wilking untuk memutamatkan kemenangan 2-0. Sabah berpeluang menebus kekalahan di tangan Kuala Lumpur City pada aksi Liga Super apabila dijadual bertembung pada suku akhir nanti. Inisiatif jualan lemang berskala besar oleh sebuah pertubuhan belia di Sepang, Selangor mengakhiri buletin didik. Keuntungan jualan lemang itu akan disumbangkan bagi pembelian peralatan pengurusan jenazah. Saya Tarusydi Muhammad Nazri, salam hormat dan jumpa lagi.